Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma alhimni rusdi wa 'idni min syarri nafsi. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah kita memperbanyakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala bagi kurniaan nikmat hidup dan juga nikmat iman dan juga nikmat Islam kepada kita. Alhamdulillah pada pagi ini, pada hari ini, selepas daripada kita bercuti, insya-Allah kita dipertemukan kembali untuk dalam sesi PDPR yang dilanjutkan selepas daripada kita cuti 2 minggu ini. Mudah-mudahan kita doa banyak-banyak supaya pandemik ini dapat berakhir dan kita dapat bertemu secara bersemuka. Ini berapa bulan? 14 bulan 6, 14 bulan Jun. Hari Isnin, ini pertemuan kita dalam selepas daripada kita bercuti selama 2 minggu. Mudah-mudahan pelajar dengan semangat untuk bertemu kembali. Kita doa banyak-banyak supaya kita dipertemukan balik secara bersemuka. Tajuk pada pagi ini, pada tengah hari inilah yang kita akan bincangkan, iaitu yang berkaitan dengan akidah. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tajuk yang selepas daripada yang kita dah sentuh yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Taala mengawasi dan juga Allah Taala itu maha menyaksikan. Tajuk yang ketiga ni, pelajaran yang ke-10 atau tajuk yang terakhir dalam bab akidah ni, yang berkaitan dengan akidah ni, bab yang terakhir yang berkaitan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan beberapa isulah yang berlaku, fahaman-fahaman dalam mazhab yang ada dalam akidah ini, yang kita nak sentuh pada awalnya yang berkaitan dengan ta'rif akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah. Ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah. Apakah yang dimaksudkan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah wal Jamaah yakni kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah para sahabat dan tabi'i serta tabi'i dalam prinsip akidah, syariah dan akhlak. Bukan tabang tu, dia tulis tu tabang. Tabi'in dalam prinsip akidah, syariah dan akhlak. Ini kumpulan majoriti, kumpulan yang banyak, yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, serta para sahabat dan tabi'in. Tabi'in dalam prinsip apa? Dalam prinsip akidah, syariah dan akhlak. Yang disebut sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita ni belajar ni, kita wajib berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, supaya kita tidak sesat. Kerana ada 73 golongan, 72 akan ditolak, satu saja akan diterima di akhirat kelak, iaitu akidah yang berpegang dengan akidah yang sahih, yakni akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita kena berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, sebab Nabi dah pesan pada kita. Nabi pesan pada kita, iaitu taraktu fikum amraini lan tadillu abada in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Aku tinggalkan kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu selagi mana kamu berpegang dengan keduanya, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berkaitan dengan berkaitan dengan takrif ahli sunnah wal jamaah. Yang kita belajar tu maksudnya kita kena berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Okey, yang seterusnya kita nak tahu apa prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah ni. Prinsip dia, kita tengok yang pertama, iaitu iman ialah kepercayaan serta keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lidah dan beramal dengan perbuatan sebagai bukti kesempurnaan iman. Prinsip yang pertama iaitu iman. Iaitu apa maksud iman? Iman ni kepercayaan dalam hati, yakin dengan dalam hati. Kemudian mengaku dengan lidah, pengakuan dengan lidah dan dibukti dengan amalan, yakni beramal dengan perbuatan sebagai bukti kesempurnaan iman. Mesti cukup tiga elemen iman. Tasdik, takrir, kemudian amal. Tasdik, takrir, amal. Yang keduanya, prinsip yang kedua, iaitu segala perbuatan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun manusia diberi pilihan atau kehendak untuk melakukannya, untuk tidak melakukan, serta dihitung baginya dosa dan pahala. Ini prinsip yang kedua. Semua perbuatan ni semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Tapi manusia dibagi pilihan. Sama ada hendak melakukan ataupun tidak melakukan. Atau buat apa yang dilarang, buat apa yang disuruh, dan meninggalkan apa yang dilarang. Ataupun sebaliknya. Tapi kita kena ingat, kita akan dihitung bagi setiap individu itu ada konsep dosa dan pahala. Itu yang kedua. Ikut yang kedua tu. Kemudian yang ketiganya, meyakini kewujudan perkara-perkara gaib. Seperti yang diwahyukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Antaranya termasuklah persoalan kubur, hari akhirat, titian sirat, mizan, malaikat, jin dan sebagainya. Ini disebut sebagai perkara sam'iyat ataupun perkara ghaibiyat. Perkara ghaib. Kita hanya mendengar perkhabaran yang disampaikan kepada kita melalui Al-Quran dan ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib meyakini persoalan kubur, alam barzakh, ada soal munkar nakir, kemudian kita akan dibangkitkan pula pada hari akhirat, kemudian kita akan melalui titian sirat, kita akan diadili dengan titian sirat, kemudian akan ditimbangkan amalan kita. Semua itu disebut dalam Al-Quran. Kewujudan malaikat, jin dan sebagainya. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, meyakini bahawa syurga dan neraka telah wujud sebelum dijadikan makhluk. Kewujudan syurga dan neraka adalah kekal selama-lamanya. Kita kena yakin syurga dan neraka ni telah wujud sebelum dijadikan makhluk. Kemudian dia kekal, tapi kekal ni benda yang baru, sebab dia ciptaan yang Allah Ta'ala jadikan. Syurga neraka ni wujud, kena yakin. Kemudian yang kelimanya, prinsip yang kelima, yakni syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan izin Tuhannya.
termasuklah syafaat baginda untuk melakukan dosa untuk pelaku, minta maaf, termasuk syafaat baginda untuk pelaku dosa besar kerana mereka masih dikira beriman. Ini syafaat Rasulullah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara syafaat baginda iaitu Rasulullah SAW boleh bagi syafaat kepada pelaku dosa besar selagi mana mereka dikira beriman. Selagi mana dalam hati, walau sekelumit iman ada dalam hati. Mana yang keenamnya, perutusan para nabi dan rasul adalah harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan rahmat Allah kepada manusia. Perutusan para nabi dan rasul adalah harus bagi Allah Ta'ala dan merupakan rahmat Allah kepada manusia. Allah Ta'ala utuskan nabi dan rasul ni untuk bagi petunjuk kepada kita, untuk menerangkan. Dia merupakan rahmat untuk menerangkan tentang keesaan Allah Ta'ala, bagaimana kita beribadah, cara kita hidup di atas dunia ni mengikut peraturan-peraturan ataupun yang disebut sebagai syariat. Ni semua ni rahmat daripada Allah Ta'ala kepada manusia. Baik. Okey. Yang seterusnya yang berkaitan dengan nama-nama lain yang berkaitan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Nama-nama lain. Nama-nama lain Ahli Sunnah wal Jamaah dikenali dengan berbagai-bagai nama, di antaranya yang masyhur As-Salafus Salih. As-Salafus Salih ataupun As-Sawadul A'zam. Yang keduanya As-Sawadul A'zam, ataupun dikenali juga dengan Al-Asy'ariyah, kerana Asy'ariyah ni salah satu daripada pegangan dari segi akidah yang berpahaman dengan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, dikenali dengan Al-Asy'ariyah, atau juga dikenali dengan kelompok golongan Al-Maturidiyah. Al-Maturidi. Dan yang kelimanya iaitu Ahli Sunnah Ahlul Hadis. Maknanya ada 5. Yang masyhurnya As-Salafus Salih, As-Sawadul A'zam, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Ahlul Hadis. Ini nama-nama lain bagi Ahli Sunnah, bagi nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Kenapa kita kena berpegang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jalan yang berpegang dengan Al-Quran dan Hadis, dan insya-Allah jaminan daripada Nabi bersandarkan kepada ayat yang saya bacakan tadi, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kita berpegang dengan Al-Quran dan Hadis. Baik. Seterusnya kita pergi seterusnya yang berkaitan dengan
aliran-aliran kita nak kenal, aliran yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Aliran akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang pertamanya iaitu Syiah. Syiah ni apa? Syiah dari segi sejarahnya kumpulan yang menuntut supaya Sayyidina Ali bin Abi Talib ataupun bin Abu Talib radhiyallahu anhu dilantik sebagai khalifah selepas Rasulullah SAW, dan berkeyakinan bahawa hanya ahli bait sahaja yang lebih layak memegang jawatan khalifah. Ini namanya golongan Syiah. Dari segi sejarahnya, mereka menuntut, mereka mengatakan bahawa Sayyidina Ali yang patutnya layak menggantikan Rasulullah SAW sebagai khalifah. Baik. Prinsip utama dalam Syiah. Maknanya aliran yang kita belajar ni aliran yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Maknanya kita kena tolak lah. Prinsip utamanya yang pertama meyakini bahawa al-imamah merupakan rukun agama, jawatan imam ni, dan telah ditentukan oleh Allah SWT melalui lisan Rasulnya secara nas. Ini pegangan mereka. Yang keduanya meyakini bahawa imam-imam adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan besar. Ini jelas bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kerana yang maksum ni hanya Nabi, para rasul dan juga para malaikat. Imam ni tidak terkecuali daripada melakukan dosa. Yang ketiganya menyanjung Sayyidina Ali radhiyallahu anhu secara keterlaluan. Yang ini disebut taksub, sehingga disamakan dengan Rasulullah SAW. Ini jelas bertentangan dah. Sehingga ada yang sampai yang taksubnya, yang ghulu, yang sesat, sehingga menyamakan bahawa Sayyidina Ali sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal a'yazubillah. Yang keempatnya mengamalkan taqiyah. Taqiyah ni menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri ataupun harta bendanya dengan menampakkan sesuatu yang berbeza dengan hakikat sebenarnya. Maksud mereka ni, mereka menyembunyikan pegangan mereka demi untuk mencapai matlamat mereka, untuk mengajak orang berpahaman dengan Syiah. Ini disebut taqiyah. Sembunyikan dulu, kerana dibimbangi takut dibunuh dan sebagainya. Tapi hakikatnya mereka nak menyempurnakan, menyampaikan mereka punya pegangan dan cuba nak mempengaruhi orang lain. Yang kelimanya menambahkan nama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam syahadah selepas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip-prinsip utama dalam fahaman Syiah. Kerana Syiah ni banyak cabang, banyak dia punya aliran dia. Baik. Kita pergi yang kedua pula. Aliran yang kedua yang bertentangan. Yang keduanya Khawarij. Khawarij ni ialah golongan ataupun kumpulan pengikut Sayyidina Ali yang berpaling tadah kerana tidak berpuas hati dengan keputusan Majlis Tahkim selepas daripada peperangan di antara Sayyidina Ali dengan sahabat Sayyidina Muawiyah. Maka berlakunya satu rundingannya yang disebut sebagai Majlis Tahkim. Dalam Majlis Tahkim itu, Sayyidina Ali telah dilucutkan jawatan khalifah dan mereka mengangkat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Yang ini menyebabkan kumpulan ini berpaling tadah dengan Sayyidina Ali. Buat satu golongan Khawarij. Buat satu golongannya, golongan yang keluar daripada golongan menyokong Sayyidina Ali. Buat satu aliran pula. Kemudian
Kemudian kita tengok prinsip pula. Prinsip mereka apa dia? Pertama, prinsip mereka, jawatan khalifah atau imam hendaklah diserahkan pemilihannya kepada rakyat untuk memilih sesiapa sahaja daripada kaum muslimin yang layak. Dia seolah macam demokrasi. Yang keduanya, mereka menyatakan bahawa Sayyidina Ali telah melakukan dosa besar serta kufur kerana bersetuju mengadakan majlis tahkim. Ini yang terlalu syadid ataupun terlalu ketat. Sehingga mereka bila melakukan dosa besar itu dan mereka buat keputusan untuk bunuh, dan akhirnya Sayyidina Ali telah dibunuh ketika mana dalam keadaan nak melakukan solat. Kemudian yang ketiganya, wajib keluar menentang pemimpin ataupun khalifah yang tidak adil. Sedangkan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah ni wajib kita pegang dengan khalifah selagi mana tidak bertentangan dengan perkara maksiat ataupun perkara mungkar. Kemudian yang keempatnya, beriktikad bahawa orang yang melakukan maksiat dikira dosa besar dan kafir. Orang yang buat dosa besar ni kafir terus. Ni pegangan Khawarij. Pegangan Khawarij. Baik. Kemudian kita pergi kepada aliran yang ketiga, iaitu Mu'tazilah, kumpulan yang diasaskan oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha setelah berlaku perbezaan pendapat di antara beliau dengan guru beliau Hasan al-Basri, seorang imam besar, berkaitan dengan isu-isu yang melibatkan tentang kedudukan pelaku dosa besar. Dia tak bersetuju dengan Tok Guru dah, Wasil bin Atha ni. Dan akhirnya dia keluar, dia buat satu mazhab yang dikenali dengan mazhab Mu'tazilah dari sudut mazhab dalam akidah ni. Ni akidah yang bertentangan lah. Kemudian prinsip utamanya at-tauhid, menafikan sifat pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, al-adl, meyakini bahawa manusia bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatan mereka, sama ada baik ataupun buruk, tanpa ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maknanya dia menafikan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Taala. Setiap perbuatan tu semua atas manusia. Sedangkan bagi kita ni, Allah Ta'ala bagi kuasa ittirari dan kuasa ikhtiari. Itu pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ittirari, paksa. Ikhtiari ni Allah Ta'ala bagi pilihan kepada manusia. Kemudian yang ketiganya, al-wa'du al-wa'id, meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajib memberikan balasan baik kepada orang yang taat dan ancaman azab kepada orang yang melakukan maksiat. Sedangkan tadi mazhab Sunnah wal Jamaah tadi, dia ada syafaat bagi pelaku dosa besar, selagi mana dia ada sekelumit iman di dalam hati. Kemudian yang keempat, yang ketiga tadi al-wa'du wal wa'id. Yang keempat, al-manzil baina manzilatain, meyakini bahawa pelaku dosa besar berada pada satu kedudukan antara mukmin dengan kafir dan mereka kekal di dalam neraka. Mereka tak masuk syurga dah sebab mereka melakukan dosa besar. Baina manzilatain, di antara mukmin dengan kafir. Itu pegangan. Bagi pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar ni dia akan masuk dalam neraka dan akhirnya dia akan masuk balik ke dalam syurga, kerana dalam hatinya ada sekelumit iman. Yang kelimanya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, meyakini bahawa menyeru kebaikan dan mencegah keburukan adalah wajib ditegakkan dalam keadaan apa sekalipun. Meyakini
bahawa menyeru kebaikan dan mencegah keburukan adalah wajib ditegakkan dalam keadaan apa sekalipun. Ini prinsip utama yang ada dalam golongan Al-Mu'tazilah. Kita tengok. Pandangan ahli sunnah wal jamaah dan aliran bertentangan dengannya tentang beberapa isu. Antara isunya yang menariknya ialah isu adakah Al-Quran itu makhluk? Ahli sunnah wal jamaah berpandangan meyakini bahawa Al-Quran merupakan kalam Allah SWT yang bersifat qadim, sedia. Dia merupakan kalam Allah. Siapa yang kata baharu, kafir. Ini pandangan ahli sunnah wal jamaah. Aliran lain, Mu'tazilah, mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk yang bersifat hadis baharu. Itu pandangan yang sesat. Sebab Imam Hambali mempertahankan bahawa Imam Hambali ini salah seorang daripada yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Dia kata siapa yang kata Al-Quran ini makhluk, kafir. Baik. Yang keduanya, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pandangan ahli sunnah wal jamaah dan juga pandangan aliran-aliran yang lain. Meyakini pandangan ahli sunnah wal jamaah dalam melihat Allah, semua orang beriman dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Semua kita akan masuk syurga esok. Semua kita akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala secara direct, secara terus, dengan mata kasar, dengan pandangan kasar, bukan dengan mata hati. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan bahawa adalah mustahil makhluk boleh melihat Allah kerana Allah tidak menyerupai makhluk. Ini pandangan Mu'tazilah yang banyak menggunakan akal. Dia tak banyak menggunakan wahyu. Pelaku dosa besar pula. Pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar bagi ahli sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar tetap dikira sebagai mukmin, bukan kafir, dan dihukum fasik jika tidak bertaubat. Orang yang buat dosa besar ni dikira fasik sahaja. Bukan kafir. Bukan termasuk dalam golongan kafir. Bagi Khawarij pula, pelaku dosa besar ni dianggap kafir. Dia berzina, tak bertaubat, maka dikira kafir. Mu'tazilah, pelaku dosa besar berada pada satu kedudukan di antara mukmin dengan kafir, dan mereka termasuk kekal di dalam neraka. Ini pandangan pandangan Mu'tazilah. Bagi Khawarij tadi, melakukan dosa besar tu, siapa yang melakukan itu dianggap kafir. Okey. Kemudian dari segi isu yang keempatnya, iaitu qada dan qadar. Pandangan ahli sunnah wal jamaah meyakini bahawa setiap perkara baik dan buruk datang daripada Allah, dan Allah Ta'ala mengurniakan manusia akal untuk berfikir dengan berikhtiar untuk memilih di antara baik dengan buruk. Allah Ta'ala bagi pilihan. Pilih di antara yang baik bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis, ataupun pilih mana yang sebaliknya. Itu maknanya Allah Ta'ala dah bagi dah, tunjuk jalan baik dan buruk. Tapi Allah Ta'ala bagi kuasa pilihan kepada manusia. Sedangkan Mu'tazilah meyakini bahawa setiap perkara baik dan buruk itu datang daripada manusia semata-mata. Dan pandangan-pandangan yang lain, mazhab-mazhab dalam akidah ni yang bertentangan banyak. Cuma kita ambil dari segi sudut pandangan Mu'tazilah ni. Kemudian dari segi kedudukan imam. Imam ni maknanya orang yang pegang jawatan dalam memimpin orang mukmin. Ahli sunnah wal jamaah mempercayai bahawa imam boleh kedudukan iman, bukan imam. Kedudukan iman
kedudukan iman ni, maknanya iman dalam diri kita. Bagi ahli sunnah wal jamaah, iman ini boleh bertambah dan berkurang. Iman ini yazid wa yanqus. Iman ini bertambah dan berkurang. Bergantung pada amal soleh dan maksiat yang dilakukan. Rajin buat amal soleh, bertambahlah iman. Buat dosa, maka iman itu makin berkurang. Pandangan Khawarij dan Mu'tazilah, iman tidak boleh bertambah dan berkurang, yakni iman ada apabila melakukan kebaikan dan iman hilang apabila melakukan kemungkaran. Tu dia. Bila buat maksiat, habis iman tak ada dalam diri. Itu pandangan Khawarij dan Mu'tazilah. Buat contohnya mencuri ke ataupun berzina, habis iman tidak ada dalam dirinya. Itu pandangan Khawarij dan Mu'tazilah. Sebab tu mereka kata orang buat dosa ni akan masuk dalam neraka, tidak dikira sebagai beriman, dikira sebagai kafir bagi Khawarij. Sedangkan bagi Mu'tazilah duduk di antara baina manzilatain, ada mereka akan kekal dalam neraka. Kepentingan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kita wajib berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah kerana dia salah satunya menjadi asas penerimaan sesuatu amalan. Allah Ta'ala akan terima amalan kita jika kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang ni kena memahami betul-betul dengan apa akidah ahli sunnah wal jamaah tu. Yang keduanya, memelihara kesucian agama Islam. Memelihara kesucian agama Islam. Itu tujuan kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiganya, menjamin keamanan negara, supaya tidak berlaku kacau bilau. Ada yang pegang mazhab ini, ada yang pegang dengan mazhab ini, dia akan mewujudkan satu suasana yang tidak baik, dan akhirnya akan menyebabkan permusuhan, pergaduhan, dan boleh menyebabkan pembunuhan. Yang seterusnya, mengelak umat Islam daripada terjebak dengan ajaran sesat. Yang seterusnya, membersihkan akidah daripada sebarang bentuk kekeliruan. Kemudian seterusnya, menghindarkan umat Islam daripada fahaman yang melampau ghulu. Maknanya akidah ahli sunnah wal jamaah ni dia pertengahan, wasatiyah. Dia tidak menghukumkan seseorang itu, tidak mudah menghukum seorang itu kafir sekiranya dia tak jelas lagi dari segi pegangannya. Dia tidak jelas lagi dari segi bukti, sekiranya tidak ada bukti yang jelas. Yang seterusnya, yang last sekali, tujuan kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ni yang penting, iaitu kita nak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala redha dengan kita dan kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Mudah-mudahan tajuk ini dapat dihadam dengan baik oleh pelajar semua. Semoga kita dapat manfaat, dan apa sahaja yang berlaku ataupun apa yang tidak faham dalam pelajaran kita pada tengah hari ini ataupun pada pagi ini, saya live ni pagi, saya buat recording ni, jadi kalau tak faham kita boleh bincang seterusnya berkaitan dengan tajuk yang pelajaran dalam bab 10 ini yang berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah. Yang pentingnya yang kita nak hayati dalam pelajaran ini, kita wajib berpegang dengan akidah yang sahih, yakni akidah yang sahih iaitu ahli sunnah, berpegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dan aliran-aliran yang lain kita tolak kerana dia lebih kepada menyesatkan orang lain dan boleh menyebabkan satu kekeliruan dalam
dalam pegangan umat Islam. Wallahu ta'ala alam. Saya berhenti takat ni. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.